Assalamualaikum, nama aku Abang Boy. So welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kisah-kisah true crime, misteri, seram, pelik yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh macam kita ni. Di akhir video, kalau korang suka konten video ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button untuk tidak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sebelum kita start, kita kasih roll dulu. Pada tahun 2015, sepasang suami isteri iaitu Johnny dan Megan Coxie dilaporkan hilang. Diorang ni tinggal di kawasan yang boleh dikatakan kawasan miskin di area Spartanburg, South Carolina. So kedua-dua ni memang tengah struggle dengan masalah penagihan dadah, dan disebabkan itu membuatkan diorang ni susah gila nak dapat kerja. Sampai tahap diorang ni terpaksa meminta sedekah di tepi jalan untuk menampung keperluan dadah diorang. Ini membuatkan diorang tak mampu menjadi ibu bapa yang sempurna untuk anak sulung diorang, sampaikan badan kebajikan terpaksa campur tangan dan ambil anak diorang di bawah jagaan. Tak cukup dengan itu, elok je anak diorang kena ambil, diorang ni pula kena tangkap, kena humban dalam lokap atas beberapa kesalahan kecil berkaitan dadah. Tetapi diorang ni masuk beberapa hari je lah. Tapi ini adalah level paling low dalam hidup diorang. Yelah, dah lah kebajikan ambil anak diorang, lepas tu kena masuk lokap pula. Aduh, memang barai lah cerita dia. Tetapi elok je selepas diorang dibebaskan, nasib diorang totally berubah. Yang si isteri dihubungi oleh seorang usahawan hartanah yang bernama Todd Colhap. Si Megan ni pernah jumpa Todd ni masa dia bekerja sebagai waitress dekat restoran area-area situ. So tujuan Todd ni kontak si Megan ni adalah sebab untuk bagi satu job kepada Megan dan suaminya membersihkan kawasan tanah seluas 95 ekar yang baru dibelinya. Memang macam orang mengantuk di sorong bantal. Of course lah, pasangan suami isteri ni tak banyak cerita, terus setuju selepas diberitahu yang diorang ni dibayar dengan upah yang agak lumayan. So pada 19 Disember 2015, Megan sempat bagi tahu mak dia pasal job yang sangat-sangat masyuk ni. Dia bagi tahu job tu dekat mana, apa yang diorang kena buat and so on lah. So sepasang suami isteri ni, Johnny and Megan, pun bergerak ke kawasan yang dijanjikan. Kawasan ini betul-betul ceruk guys. Bak kata orang tu tempat jin bertendang, tengah-tengah hutan, and ada satu kawasan yang berpagar. Dan di tengah kawasan tu pula ada beberapa bangunan lebih kurang macam cottage kayu, and ada satu kontena besi. So sepasang suami isteri ni pun teruskan perjalanan ke bangunan tengah-tengah hutan tu. Selepas 3 hari, mak kepada Megan cuba untuk menghubungi Megan, tapi tak dapat guys. Dia cuba Roger Johnny pula, tak dapat juga. So disebabkan sejarah penagihan pasangan ini, mak Megan risau takut apa-apa terjadi. Yalah, overdose ke, kena tikam ke, apa ke. So dalam keadaan panik, mak dia bergegas ke rumah anak dia, dan bila cek-cek tak ada seorang pun dekat rumah. Biasalah, naluri ibu ni lain macam sikit. Kalau dia rasa tak sedap hati tu, confirm ada something wrong somewhere. So mak Megan pun terus kontak polis. Pihak polis terus menjalankan siasatan. Polis sempat interview Todd Colhap ni sebab dia dikatakan orang terakhir yang berjumpa dengan pasangan tu. Todd just cakap yang pasangan Coxie ni ada datang untuk kerja membersihkan tanah miliknya, dan lepas settle kerja, Todd bayar dan diorang terus gerak. Tak pula dibagi tahu ke mana diorang nak pergi. So disebabkan tiada bukti aktiviti jenayah, polis just anggap yang pasangan ni mungkin tengah berjodi sakan dengan duit gaji dan tengah sedap isap dadah. So ada kemungkinan lepas duit diorang habis, diorang akan muncul balik dalam beberapa hari. Atau worst case scenario, diorang arwah sebab overdose. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, pasangan tu masih juga tak muncul-muncul. Disebabkan kes ni lama sangat, dia lama kelamaan terus jadi cold case. Akan tetapi roughly dalam masa 8 bulan, iaitu 21 Ogos 2016, 2 lagi penduduk Spartanburg dilaporkan hilang tanpa berita.
Pasangan itu adalah Kayla Brown, 30 tahun, dan boyfriend dia yang berumur 32 tahun, Charlie Carver. So kalau compare dengan pasangan sebelumnya, Megan dan Johnny, Kayla dan Charlie tak pernah ada masalah penagihan dadah ataupun masalah duit. In fact, diorang dikatakan stabil sebab Charlie bekerja tetap sebagai operator mesin printer dan Kayla ni pula banyak buat kerja-kerja waitress, cashier, macam tu lah. Banyak macam kerja odd jobs. So pada 21 Ogos, Kayla dan Charlie stop reply atau angkat call daripada kawan-kawan dan sedara mara diorang. Relationship Charlie dengan bapak dia sangat-sangatlah rapat. So bila si Charlie ni tiba-tiba hilang macam tu je, bapak dia boleh rasakan ada benda yang tak kena. So selepas beberapa hari si bapak Charlie ni kena sidai, dengan tak puas hati, bapak dia terus drive ke rumah Charlie. Dan sampai ke rumah Charlie, dia cek tak ada orang. Disebabkan tak sedap hati, bapak dia terus kontak polis untuk buat report kehilangan. So polis memang tak ada clue langsung nak mula dekat mana. Sebab kalau compare dengan pasangan sebelum ni, pasangan Coxie, at least Megan ada juga bagi tahu mak dia diorang ni pergi mana, jumpa siapa and so on. So dalam kes Kayla and Charlie ni, polis langsung tak tahu apa cerita. Diorang start lah dengan interview semua orang yang mengenali diorang ni. Jiran-jiran, kawan-kawan, rakan sekerja, bos dan semua orang lah. Tetapi tak ada seorang pun tahu biji putih tentang kehilangan pasangan ni. Sebab pasangan ni langsung tak bagi tahu sebelum kehilangan diorang pergi mana, buat apa dan sebagainya. So memang polis stuck lah ceritanya. Tetapi ada satu benda pelik. Beberapa hari selepas dilaporkan hilang, akaun Facebook Charlie masih aktif. Charlie masih up lagi status yang mengatakan dia okey dan kawan-kawan tak perlu risau dan sebagainya. Diorang just nak pergi bercuti dan bertenang jap. So dekat sini kawan-kawan diorang macam ada fishy sikit. Dah kenapa kan si Charlie dengan Kayla tak pernah buat macam ni. So polis mengambil keputusan untuk dapatkan waran supaya diorang boleh cek data phone dan akaun sosial media pasangan itu. Selepas 2 bulan baru polis dapat kebenaran, dan bila diorang cek Facebook Kayla, polis found out Kayla dan Todd ada PM tepi pasal satu job untuk membersihkan tanah kepunyaan Todd. Jeng. Modus operandi yang sama dia pakai. So polis juga dapat detect tempat terakhir pasangan tu adalah di dalam kawasan 95 ekar yang sama dengan pasangan yang sebelumnya, iaitu Johnny dan Megan Coxie, sebelum dilaporkan hilang. Memang agak suspicious lah guys. Tak banyak cerita guys. Pihak polis terus keluarkan waran geledah. Diorang tugaskan 2 tim, satu tim ke tanah 95 ekar tu dan satu lagi tim ke rumah Todd Colehab untuk soal siasat. So sesampai polis di pekarangan rumah Todd, polis terus interview Todd yang sekarang ni adalah suspek utama dalam kes ni. Todd memang mati-mati tak mengaku walaupun terdapat bukti mengikut keadaan ataupun circumstantial evidence yang dapat mengaitkan Todd sebagai orang terakhir berjumpa dengan kedua-dua pasangan sebelum mereka dilaporkan hilang. Dalam pada masa yang sama, satu lagi tim dah sampai ke tanah milik Todd. Tak banyak cerita, terus pecahkan kunci mangga gate dan terus memulakan perjalanan mereka untuk mencari Kayla dan Charlie. Tak lama lepas tu, diorang jumpa kawasan yang agak lapang di tengah-tengah hutan tersebut. Di sebelah kiri diorang nampak seperti ada 2 bangunan warna hijau. Satu lebih kurang macam bengkel atau store, lebih kurang macam itulah. Dan sebelah store tu ada kontena kapal yang berwarna hijau dan pintunya dirantai dan dikunci dengan 5 biji mangga guys. Kenapa 5 biji mangga? Kang abang mau explain. Tanpa membuang masa, si polis ni terus menyebu bangunan yang macam store tu sebab pintu dia tak berkunci. Tak ada apa-apa yang diorang jumpa. Tak ada Kayla, tak ada Charlie, tak ada handphone Kayla. So diorang beralih ke kontena kapal di sebelah dengan segala peralatan, pemotong rantai, gergaji besi bagai. Dan selepas beberapa minit, kunci mangga dan rantai besi itu semua kena potong dan terus membuka pintu kontena itu. Semua orang, setiap anggota yang berada di situ tergamam dengan apa yang diorang lihat di dalam kontena itu. Kayla masih hidup guys, tetapi dia dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Kayla digari dan rantai besi dililit di leher dan rantai itu pula didrillkan ke dinding kontena itu. Polis terus memotong rantai di leher Kayla dan membuka gari, bawa Kayla keluar daripada kontena itu dengan suara yang sangat-sangat lemah.
Kayla start memulakan cerita apa yang terjadi pada dia dan Charlie. So, apa yang terjadi adalah pada 31 Ogos 2016, Todd Colhap kontak Kayla dan offer job untuk membersihkan tanah milik Todd. Pada masa tu memang Kayla tengah cari job. So, dia pun bersetuju. So, Kayla pun bagi tahulah boyfriend dia. Sebagai boyfriend yang awesome, Charlie pun menawarkan diri untuk tolong Kayla mengemas-ngemas juga. So later pasangan ni pun terus pergi ke kawasan hutan yang dikatakan. So sesampainya dorang di kawasan tu, di tengah-tengah hutan, Todd dah standby dekat salah satu bangunan hijau tu. So Charlie pun parking di depan Todd dan mereka pun keluarlah daripada kereta. Sampai je di depan Todd, tak banyak cerita, si Todd ni terus keluarkan pistol dan tembak Charlie sebanyak 3 kali di bahagian dada. Kiok terus Charlie kat situ. Lepas tu Todd terus mengacukan pistol kat Kayla. Todd mengugut kalau Kayla cuba melarikan diri, dia akan bunuh Kayla dan dia akan bunuh semua ahli keluarga Kayla. So lepas tu Todd terus balut tubuh Charlie yang tak bernyawa tu dan angkat Charlie. Lepas tu letak Charlie dalam traktor punya penyodok. Lebih kurang lah. Dah settle tu, Todd berjalan kembali ke arah Kayla sambil mengacukan pistol dan mengarahkan Kayla untuk masuk ke dalam kontena tu. Dia terus melilit rantai besi di leher Kayla dan menggari tangan Kayla. Selama 65 hari, Kayla dikurung di dalam kontena tu. Todd akan datang sekali atau 2 kali sehari untuk buat apa yang dia suka ke atas Kayla. Dan setiap kali tu jugalah si Todd ni akan mengugut yang kalau Kayla melawan atau cuba melarikan diri, Todd akan bunuh Kayla dan semua ahli keluarga dia. So daripada awal lagi Kayla dah pasrah dan dia bagi je Todd buat apa yang dia suka. Dia dah memang pasrah habis dalam ni. Sebab kalau dia fikir dia melarikan diri, keluarga dia pula problem. So sekarang ni dia buat je apa benda yang Todd nak. At least keluarga dia selamat. So bila polis pecah masuk dalam kontena tu, Kayla memang tak sangka langsung yang dia akan diselamatkan. So setelah Kayla dah berjaya diselamatkan, polis yang berada di kawasan hutan tu immediately terus roger tim yang satu lagi kat rumah Todd dan bagi tahu apa yang berlaku. Kantoi cok. Dalam kantoi-kantoi tu pun mamat Todd tu masih tak nak mengaku dia. Dah bawa ke balai pun masih ketegak juga. Ya Allah, degil. But eventually lepas disoal siasat berjam-jam, dah penat gamaknya, Todd sendiri mengaku apa yang diklaim oleh Kayla tu semuanya betul. Bukan tu aja, Todd juga mengaku yang dia adalah orang yang bertanggungjawab atas kehilangan Johnny dan Megan Coetzee. Benda yang sama dia buat kat Kayla. Dia bunuh Johnny, dia kurung Megan dalam kontena kapal tu. Akan tetapi disebabkan Megan ni melawan, selepas 5 hari dikurung, Todd decide untuk bunuh Megan dan dia tanam mayat Megan berdekatan dengan kawasan lapang tu. Part paling psycho, adik. A few moments later. Paling psikonya, si Todd ni describe mangsa-mangsa pembunuhan dia tu macam tak ada apa-apa guys. Langsung tak ada belas kasihan. Dia cakap, oh perempuan tu liar dan buas sangat lah. So aku terpaksa tembak di belakang kepala macam mana kita tembak binatang-binatang buas. Dia ingat manusia tu macam binatang sial. Dia yang binatang tak sedar diri. So ini adalah ciri-ciri psikopat. Korang mesti selalu dengar orang sebut psikopat, sosiopat. Korang tahu tak apa benda tu sebenarnya? Kalau korang nak tahu, korang komen kat bawah. InsyaAllah kalau ramai request, maybe Abang Boy akan buat satu video pasal benda ni. So okay, continue. Selepas si Mamat Todd ni bagi statement macam tu, polis terus korek tapak yang dikatakan Todd tanam mayat-mayat yang dibunuh tu. So selepas beberapa hari, ketiga-tiga mangsa pembunuhan dijumpai di sekitar tanah lapang di kawasan milik Todd tu. So si Todd ni tahu kalau dia disabitkan dengan kesalahan, confirm dia kena hukuman mati. So untuk mengelakkan tu, dia buat deal dengan polis. Kalau hukuman dia digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup, dia akan mengaku beberapa lagi pembunuhan yang dia pernah lakukan. Banyak lagi rupanya. So lepas berbincang, polis dan pendakwa raya bersetuju dengan syarat Todd. Todd terus confess yang pada tahun 2003 dia telah masuk ke dalam sebuah kedai motosikal berkuasa tinggi dan membunuh 4 orang pekerja kedai tu. Dia cakap motif dia bunuh diorang tu sebab beberapa hari sebelum kejadian, pekerja kedai tu menganjing si Todd ni. Alah, menganjing main-main je lah kot.
lebih kurang macam, alah kau tak kerti bawa motor lah bay. Macam gayat je aku tengok lebih kurang macam tu lah. Aku pun tak tahulah apa benda dia cakap. Dan disebabkan itu si Todd ni terus koyak. Beberapa hari kemudian dia datang balik kat kedai tu. Tak banyak cakap, dia terus tembak semua yang ada di dalam kedai tu. Dalam dia bercerita balik pasal kejadian kejam tu pada pegawai polis tu, dia siap boleh gelak dan bangga bay. Sebab dia boleh mengambil nyawa manusia dengan sangat-sangat pantas di siang hari. Dan kalau dia tak mengaku, sampai bila-bila pun polis tak dapat tangkap pembunuh dia. Oh, jam aku. Gila. Langsung tak ada rasa bersalah sebab dia ambil nyawa orang tu. Gila setan ni. Nyawa manusia boleh buat main-main je. Aduh hai. So altogether, Todd ni mengaku telah membunuh seramai 70 orang. Tetapi ramai yang suspek yang si Todd ni dah membunuh lebih ramai. Sebab menurut Kayla, masa dalam kurungan tu, Todd pernah mengaku yang dia pernah bunuh berpuluh-puluh orang. Tetapi disebabkan hukuman mati telah ditarik, kita takkan tahu angka sebenar mangsa-mangsa kekejaman setan ni. Salah satu aspek yang paling menjijikkan dalam kes ni adalah selepas kes ni diketahui ramai adalah seorang user Amazon perasan ada satu akaun di Amazon memberi produk review dan testimoni tentang barang-barang yang dibeli. Amazon ni lebih kurang macam Shopee dan Lazada lah dekat sini. Tapi Amazon dekat sana. So bila diorang selidik punya selidik, akaun tu sebenarnya milik Todd Colehab. Dan barang-barang Mamat ni review adalah barang-barang seperti penyodok, cangkul, pisau, gergaji, besi dan sebagainya. Dan Mamat Todd Colehab ni bagi review secara terang-terang apa dia plan untuk gunakan barang-barang tu. And dia nak guna barang tu untuk apa? Yaza, untuk bunuh dan kidnap orang guys. Dia tak adalah sebut yang dia nak bunuh orang terang-terang. Dia macam berkias-kias jugalah lebih kurang. Akan tetapi review yang paling berani si Todd ni buat adalah mengenai kunci mangga. So si Todd ni cakap dia ada 5 biji mangga yang dia gunakan untuk kunci sebiji kontena. Dan kontena tu dah berubah menjadi Hotel California. Kalau korang familiar dengan lagu Hotel California dari band Eagles, ada satu baris ayat yang sangat-sangat famous. You can check out anytime you like, you can never leave. Emotional, damn it. Maksud dia korang boleh check out bila-bila masa yang korang suka, tetapi korang tak boleh belah. So di pengakhiran cerita, Todd Colehab didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman 7 kali penjara seumur hidup. Bermakna dia tak akan dibebaskan selagi dia tak mati. Selagi itulah dia mereput dalam penjara tu. Padan muka buat lagi. Pongok. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten video Abang Boy yang ni, mungkin korang boleh belanja Abang Boy satu like. Mungkin juga korang boleh consider subscribe dan tekan bell notification button supaya tidak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum. Todd Colehab didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman. Kalau korang suka dengan konten video Abang Boy ni, subscribe dan tekan bell notification.